sambung ke hadis 282. Situ lah. Bab tatawwu', salat tatawwu', salat sunat. An Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami radhiyallahu anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam sal faqultu as'aluka murrah faqata fil jannah qala aw ghaira dhalik qultu huwa dhaka qala fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud rawahu Muslim. Ini Rabi'ah bin Ka'b ni dia kata apa? Satu hari Rasulullah SAW cakap kat dia, mintalah apa-apa pun. Petrus kata apa? Aku nak minta boleh duduk sekali dengan kamu, berteman dengan kamu dekat syurga nanti. Rasulullah SAW kata, lain-lain tak nak agak. Petrus kata, yang tu je. Petrus SAW kata apa? Tolonglah aku dengan banyak sujud. Maksud dia, kalau nak duduk dengan aku boleh, tapi kau kena banyak buat amalan solat sunat. Yang depan berhadis ni. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح متفق عليه وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. Dia ni Ibnu Umar dia kata, aku ingat, aku hafal daripada Rasulullah SAW 10 rakaat. Apa itu? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib dalam rumah, 2 rakaat lepas isyak dalam rumah, maksudnya Nabi balik sembahyang kat rumah, 2 rakaat sebelum subuh. Ini muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain pula bagi muttafaqun alaih ni, 2 rakaat selepas Jumaat di dalam rumah. Rumah Nabi kan tepi masjid dia kan. Dan bagi dalam riwayat Muslim pula, apabila naik fajar ni, apabila masuk waktu subuh, Rasulullah SAW tak solat kecuali 2 rakaat yang kecil, 2 rakaat yang sikit, pendek, 2 rakaat yang pendek. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla az-zuhri wa rak'atayn qabla al-ghada, rawahu Bukhari. Hadis dari Aisyah dia kata apa? Sesungguhnya Rasulullah SAW dia tak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Rasulullah tak tinggal. Tadi 2, yang ni 4. Itu tu orang panggil apa? Sahabat masing-masing tengok. Ibnu Umar dia tengok 2, yang Aisyah pula dia tengok 4. Jadi tengok masing-masing. Keluar riwayat pun masing-masing lah. Wa anha qalat lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min an-nawafil ashadda ta'ahuda minhu ala rak'atay al-fajr muttafaqun alaihi wa li muslimin rak'at al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Rasulullah SAW ni banyak-banyak sembahyang sunat, tak adalah sembahyang sunat yang Rasulullah SAW lebih jaga daripada 2 rakaat subuh. Maksudnya banyak-banyak solat sunat yang Rasulullah SAW paling jaga tu 2 rakaat solat subuh tu. Tu Rasulullah SAW paling jaga. وعن أبي حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة رواه مسلم وفي رواية تطوعا وللترمذي وزاد 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر وللخمسة عنها من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. Dan hadis Ummi Habibah ni, Aisyah, Ummi Habibah Ummul Mukminin, dia kata apa? Aku dengar Rasulullah bersabda, siapa yang solat 12 rakaat sehari semalam, solat sunat 12 hari, nescaya akan dibinakan bagi dia rumah dalam syurga. Siapa jaga solat sunat 12 rakaat sehari semalam ni, Allah Ta'ala akan buat siap-siap rumah kat dia dalam syurga nanti. Solat apa? Tatawu'an, solat sunat. Lepas tu macam mana lah, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat sebelum subuh. Lepas tu bagi riwayat yang lain pula, siapa yang jaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, Allah Ta'ala akan haramkan dia daripada masuk api neraka. Untuk selamat, sebab untuk selamat daripada api neraka, jaga sunat sebelum selepas zuhur 4 rakaat. Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an shalla 4 qabla al-'asr rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanah wa Ibn Khuzaimah wa sahaha. Sesalah hadis dari Ibn Umar dia kata Rasulullah SAW bersabda,
Allah Ta'ala merahmati seseorang yang solat 4 rakaat sebelum asar. وعن ابن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة رواه البخاري. وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. ولمسلم أن أنس قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس فكان صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهانا. Hadis Abdullah ibn Mughaffal ni, dia kata Rasulullah SAW bersabda, solatlah sebelum maghrib, solatlah sebelum maghrib, solatlah sebelum maghrib 3 kali. Lepas tu ada tambah sikit, siapa yang nak, dia ada tambah sikit, siapa yang nak. Sebab apa Rasulullah SAW cakap siapa yang nak? Rasulullah SAW benci manusia buat bagi jadi sunnah solat sunat sebelum maghrib ni. Itu bawah ni pula dalam riwayat Ibn Hibban dia kata apa? Rasulullah SAW solat sebelum maghrib 2 rakaat. Dalam riwayat Muslim dia kata apa? Kami solat 2 rakaat selepas matahari terbenam. Maksudnya lepas waktu maghrib kami solat dulu sunat maghrib. Rasulullah SAW tengok kami, tapi Rasulullah SAW tak suruh dan tak larang. Okey ni. Macam biasalah kita tahu dalam mazhab kita ada sunat sebelum maghrib. Tapi ada dia tak diberatkan kan? Tak apalah, ada lah sunat kat situ. Dia tak serupa dengan Imam Abu Hanifah, Hanafi tak ada sunat lepas maghrib. Masuk maghrib, azan, lepas tu sembahyang maghrib. Ini macam ini macam contoh dalil bagi hadis, bagi contoh dalil bagi mazhab Abu Hanifah. Dia kata apa? Solatlah sampai 3 kali. Lepas tu 5 insya-Allah bagi siapa yang nak. Sebab apa tu? Karahiyatan ayat takhidahan nas sunnah. Kerana Nabi tak suka manusia ambil buat bagi jadi sunnah. Jadi salah Imam Abu Hanifah tak nampak tu. Nabi sendiri kata, kalau jangan duk solat sebelum apa? Siapa nak solat, solatlah. Sebab apa? Sebelum maghrib ni tak ada sunat. Betul. Karahiyatan ayat takhidahan nas sunnah. Okay, ini dalil Imam Abu Hanifah. Cumanya cara kita jawab kepada Imam Abu Hanifah, tengok tu lafaz ni kalau dia kata apa? Karahiyatan ayat takhidahan nas sunnah. Kerana apa Nabi cakap macam tu? Nabi tak suka manusia ambil buat bagi jadi sunnah. Okay, kita kena faham. Sunnah sunat. Okey. Imam Abu Hanifah kata, tengok ni Nabi tak suka buat jadi sunat. Kita kena faham. Sunat, apa sunat? Sunat yang tinggal apa? Tak berdosa, buat dapat pahala tu kan? Ini jenis ini baru dibuat. Maksud dia zaman Nabi, bila Nabi kata Nabi tak suka manusia ambil dia buat bagi jadi sunnah, sama ada jadi wajib ataupun sunat, ikutlah sunnah. Zaman Nabi tu dia dia bila kata sunat ni, jadi kita kadang-kadang boleh jadi wajib, kadang-kadang sunat saja. Lepas yang sunat ni, ini belakang. Orang belakang baru buat. Jadi dekat hadis ni Ibn Abu Hanifah tengok tu. Nabi kata apa? Seolah-olah tak ada sunat sebelum maghrib. Itu cara jawab dia. Sunnah yang kat sini ni apa yang dimasukkan dengan Nabi? Kita pun tak tahu. Lepas tu ada pula yang hadis bawah ni pula cakap apa? Nabi sendiri solat sebelum maghrib 2 rakaat. Bawah ni lagi kata apa? Nabi tengok sahabat solat, Nabi tak cakap, tak larang. Seolah-olah adalah sunat sebelum maghrib. Itu cara jawab kepada Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Tapi dia cakap ni 3 kali Ustaz kan? Sallu itu ayat takhidah sunnah. Apa maksud sunnah zaman Nabi? Sunat. Apa maksud sunat? Sunat kalau kita sunat buat pahala, tak buat tak apa. Itu tu sunat yang orang belakang buat. Sunat wajib, haram, harus apa semua tu kan. Tapi zaman Nabi dulu lagi dia orang tak ada lagi tak benda ni. Sunat yang buat dapat pahala tak ada lagi. Dia orang kata sunnah, mungkin daripada sunnah tu boleh jadi wajib, mungkin pada sunnah tu boleh jadi sunat. Ini masalah ni masyhur masalah apa? Masalah apa tu? Khitan. Apa tu? Kalau mazhab kita kata kan ada beza kan, khitan lelaki, khitan perempuan tu kan. Jadi dia kata khitan bagi lelaki ni lah sunnah. Lepas tu khitan bagi perempuan adalah makramah, kemuliaan. Lepas tu di sisi Imam Abu Hanifah khitan ni tak wajib tau. Tapi adalah dia punya perbahasan dia. Last lah macam wajib juga. Jadi cara salah satu dia orang punya dalil dia kata orang lelaki tak wajib khitan tu. Dia kata apa?
khitan bagi lelaki ni adalah sunnah. Jadi sunnah saja, tak sampai tahap wajib. Itu cara imam kita jawab balik. Sunnah zaman Nabi tak mesti tak wajib. Sebab buat sunnah yang dengan makna tak wajib ni, sunat ni dia orang belakang baru buat. Boleh jadi bila kata Nabi kata sunnah, wajib ataupun tak wajib. Tu dia tak ni lagi zaman awal-awal. Satu lagi contoh ni lah masalah sunnah ni, masalah kalau kita tengok orang mazhab Hanafi, dia semayang dia letak tangan bawah perut tau, macam orang gemuk semayang tu, tak bawah pusat. Lepas tu ada satu hadis Sayyidina Ali kata apa? Minas sunnati, daripada sunnah apa? Letak tangan bawah pusat tengah solat tu. Jadi sunnah tu apa maksud sunnah tu? Adakah sunat sajakah? Atau macam mana? Itu perbahasan dia. Bila orang awal-awal kata sunnah, jadi kita boleh jadi sunat, boleh jadi tak sunat. Tapi bila orang belakang-belakang kata sunat, sunat lah. Macam tu juga makruh. Kalau kita buka kita awal-awal kariha, bila orang awal-awal dia kata kariha, makruh, boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Tapi orang belakang-belakang ni kalau dia kata makruh, makruh je lah. Kalau buat tak sampai tahap berdosa. Salah satu yang glamour masalah ni, masalah main chest tu. Jadi kalau kita tengok sebahagian orang Imam Nawawi kata makruh, wa kariha ba'dhu, orang awal-awal kata makruh. Lepas tu orang belakang-belakang ni sama ada satu ulama dia ambil makruh. Sebab apa? Kariha makruh. Jadi main chest ni makruh, tak sampai tak haram. Satu ulama lagi pendapat lain pula kata apa? Tak haram tu. Tapi sebab apa orang imam awal-awal kata kariha makruh? Sebab tak ada hadis, tak ada nas yang soreh bagi tahu haram. Orang awal-awal ni dia orang ni warak tau. Dia orang tak suka kalau Allah Taala tak kata haram, tiba-tiba dia orang kata haram. Jadi dia orang akan kata kariha, aku benci. Tapi sebenarnya nak maksud dia haram. Tu cara jawab dia. Masalah sunnah, masalah makruh ni orang awal tak suka, orang belakang tak suka. Yang sunnah dengan makruh ni start daripada belakang ni. Orang dah buat dah. Di perawal tu dia kadang-kadang makruh dengan mana haram, kadang-kadang makruh dengan mana makruh. Macam ni lah juga. Dia dulu wajib dengan haram ni lah. Tak juga, dia meluas tau. Dia waktu awal tu dia tak dibukukan lagi. Orang kata tak ni lagi. Jadi ikut kefahaman lah. Sebahagian bila kata kariha makruh dengan makna haram, sebahagian dengan makna makruh. Jadi itu ikut setempat, ikut orang awal tu macam mana dia faham. Lebih kurang mudah-mudah wajib haram, tapi ada juga tengah-tengah tu makruh yang tu ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhafifu rak'atayn allatayn qabla salati subh hatta inni aqul aqra bi ummil kitab muttafaq alaih. Rasul sallam ni dia mempendekkan 2 rakaat sebelum subuh sampailah aku kata Nabi ni baca Fatihah ke tidak ni. Cepat sangat solat sebelum subuh. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara fi rak'atayn fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad Muslim. Rasulullah baca pada 2 rakaat sebelum subuh kuliah qul huwallah. Tu Nabi baca 2 rakaat sebelum subuh. Kita 5 solat kita baca kuliah qul huwallah. Semua. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atay al-fajr istad'ala shiqqihi al-ayman rahul Bukhari. Rasulullah apabila dia lepas solat 2 rakaat subuh, dia akan tidur di atas ni apa tahu? Lambung. Dia akan tidur di atas lambung kanan. Jadi Nabi SAW lepas solat 2 rakaat sunat subuh tidur dulu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum rak'atayn qabla salati subuh falyataj ala jambil ayman. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa sahah. Rasulullah SAW cakap pula, apabila kamu dah solat 2 rakaat sunat sebelum solat subuh, betul apa? Tidurlah baringlah di atas tepi kanan ni. Okey, 2 hadis ni dia kata apa? Lepas sembahyang solat subuh, tidur dulu belah kanan. Lepas tu isyraq baru bangun. Bukan tidur, isyarat tidur. Sebab tidur kalau batal wuduk pula kan. Kalau kita jumpa hadis Nabi tidur sampai bunyi berdengkur tu, itu kira lain. Nabi dia mata tidur tapi hati dia jaga. Ustaz, yang 291 tu dia sebut solat 2 rakaat fajar. Itu nak suruh tidur lepas subuh. Maksud dia
solat 2 rakaat fajar ni solat sebelum subuh. Tu hadis bawah dia tolong tafsir apa makna 2 rakaat subuh tu. Yang bawah sebelum. Itu dah lah. Bukan masuk kat sini 2 rakaat fajar ni 2 rakaat subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Dia bahasa Arab memang macam tu dah. Kadang-kadang dia buang. Tapi orang Arab dia bila orang yang ni dia tengok dia tahu dah ini ni bukan maksud dengan nak rakaat subuh tu. Sini ni bila kata rakaatai fajr 2 rakaat sunat. Dia jadi macam tu. Dia jadi macam tu dah. Kalau subuh dia akan tulis idza shalla subha. Dia macam tu je terus. Dia bahasa Arab dia lain-lain sikit dah. Okey ya. Masalah tidur lepas semayang sunat subuh, tidur dulu belah kanan, mengiring dulu sebelum nak tunggu masuk solat subuh tu. Okey. Hukum tidur lepas 2 rakaat solat fajar. Di sisi jumhur, ittija' ni, tidur mengiring ni ialah sunnah. Buatlah, tapi janganlah buat dalam masjid. Marah tu isi tu. Cari pot mana-mana betul buat. Betul tak ada orang gerak. Buat baring sebab apa nak ambil amalan sunnah tu. Macam tu. Sikit lah. Lepas tu tidur. Tak ada pelik mana. Sembahyang sunat, lepas tu buat baring belah kanan. Itu sunnah. Di sisi jumhur. Bila kita cakap jumhur ni, Imam Syafi'i itu masuk juga dalam ni. Mana dalil bagi dia? Ni. Dalil ni. Rasulullah lepas solat sunat subuh, dia tidur di atas lambung kanan. Pendapat pertama. Di sisi Imam Malik pula, dia kata apa? Kariha fi'luha istidnanan. Kalau seorang tidur belah lambung kanan ni dengan iktikad kata itu ialah sunnah, Imam Malik kata makruh. Kalau seorang tidur lepas solat fajar, lepas tu dia buat tidur macam tu kan, bukan tidur sungguh lah, lepak dulu kan. Kalau dia iktikad ini adalah amalan sunnah, Imam Malik kata makruh perbuatan macam tu, perbuatan yang sambil iktikad tu. Tapi kalau dia buat tu nak berehat, istirahatan, tak ada apa. Dia buat macam tu sebab nak berehat. Fala karahata, tak ada makruh, tak ada apa. Buat ajaz, harus. Untuk rehat-rehat dia. Untuk rehat tak apa. Mana dalil Imam Malik rahimahullahu ta'ala? Apa dalil Imam Malik yang apa? Tak ada sunat berbaring belah kanan selepas sembahyang solat subuh ni. Apa maksud dia? Okey. Imam Malik ni dia tengok ni, dia kata ni hadis ni idza shalla raka'atain fajri ni, yang dimasukkan dengan raka'atain fajri, 2 rakaat fajar di dalam hadis ni ialah solatul tahajud, solatul lail. Jadi ni hadis ni yang kata apa? Dekat hadis ni bukan 2 rakaat subuh, bukan 2 rakaat sunat sebelum subuh, tapi 2 rakaat tahajud. Maksudnya 2 rakaat sebelum subuh lagi. Bukan sunat subuh tapi sebelum subuh lagi. Ini ni Imam Malik tanggung hadis ni macam tu. Orang Arab pun, dalam bahasa Arab pun panggil juga. Sebab apa? Idza qaruba minal fajri fayuqalu salatul fajri adha. Sebab sembahyang malam ni, sembahyang tahajud ni, dia nak dekat dengan solat subuh, dia nak dekat dengan fajar. Jadi dalam bahasa Arab pun dipanggil juga rakaatai fajar, 2 rakaat fajar. Tapi sebenarnya bukan 2 rakaat fajar yang solat sunat subuh tu. Ini 2 rakaat sembahyang tahajud tu. Imam Malik tanggung hadis yang Nabi tidur ni bukan lepas sembahyang solat subuh, tapi ialah selepas sembahyang tahajud. Jadi tu masalah tidur lepas ni berbaring ni di sisi Imam Malik tak ada sunnah. Kalau i'tikad sunnah makruh lagi. Wa kariha, dia benci. Okey. Lepas tu Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ni mazhab Zahiri. Dia kalau mazhab Zahiri ni, okey, kita katalah dia ahli sunnah. Mazhab Zahiri ni orang yang pakai zahir hadis. Dia kalau dia punya ketua dia yang orang glamour dia Daud Zahiri. Itu dia glamour. Dia ni asal dia mazhab Syafi'i. Lepas tu dia tu jadi ni buat jalan sendiri ya, Zahiri, pakai zahir hadis. Dia banyak yang geng-geng Zahiri ni asal daripada mazhab Syafi'i kebanyakan. Banyak macam tu. Sebab salah satu sebab dia orang ni tak sependapat dengan Imam Syafi'i pada masalah istihsan. Imam Syafi'i dia ada istihsan, membilang baik, buat hukum daripada istihsan. Tapi yang dia orang ni tak tauqifiyah. Quran hadis cukuplah istihsan apa. Jadi dia orang tak sepakat, jadi dia orang pakai zahir hadis. Tak ada masalah apa. Dia orang pun orang alim, masya-Allah. Lepas tu yang Zahiri yang belakang yang glamour ni,
Ibnu Hazm. Dia ada buat kitab. Ini biasa kalau orang kata mazhab Zahiri, orang akan tengok kitab Ibnu Hazm ni lah. Okay. Ibnu Hazm ni, dia ni syaz. Dia ni pelik sikit. Apa dia kata apa? Dan wasyaza Ibnu Hazm min az-Zahiriyah, wajib macam ni dulu. Wajib di sisi Ibnu Hazm, lepas solat subuh, selepas solat sunat subuh, wajib dulu tidur belah kanan ni dulu. Lepas tu bangun, barulah solat subuh. Lepas tu dia kata, wa abtala solat bitarkiha. Kalau tak buat macam ni batal solat dia. Sebab hadis datang macam tu. Dia orang ni pakai zahir hadis. Kalau tak buat, batal solat dia. Jadi seolah-olah tidur ni pun termasuk dalam syarat solat juga. Macam tu. Syarat solat subuh. Ibnu Hazm dia wasyazah, dia syad, dia pelik sikit. Dia punya dia punya ni. Lepas tu dia kata lagi, kalau siapa yang tak boleh tidur belah kanan ni, tak payahlah tidur belah kiri. Isyarat cukup. Siapa yang tak boleh tidur belah kanan, tak perlu tidur belah kiri. Fa innahu yumiu, dia isyarat saja. Macam tu. Ini di sisi pendapat Ibnu Hazm. Lepas tu ulama kata, apa rahsia tidur belah kanan lepas solat sunat subuh ni, tidur berehat sekejap ni, apa rahsia dia? Dia kata apa? Mula hari dengan ingat akhirat. Apa? Sebab apa? Sebab tidur macam ni ialah tidur dalam kubur. Orang kubur kan tidur macam tu kan, mayat kan tidur macam tu kan. Jadi bila mana seorang tu dia tidur macam mayat, pagi-pagi lagi dia ingat dah, aku ni dah macam kubur-kubur dah ni. Jadi lebih banyak persiapan untuk akhirat. Itu. Mulai hari dengan ingat akhirat. Sebab apa? Sebab dia ingat tidur macam mana dalam kubur tu nanti. Itu satu. Nombor dua pula, dia kata apa ni? Hati ni, jantung, qalb ni tergantung dekat apa ni? Tepi kiri. Lepas tu bila seorang tu dia tidur belah kiri, bila hati ni, jantung ni duduk belah kiri. Kalau seorang ni tidur belah kiri, istaghraqa fi naum, dia akan menghabisi dalam tidur, pakai tidur terus. Dia cakap macam tu. Tapi kalau dia tidur belah kanan, jadi tak menghabisi tidur. Maksudnya hati jantung ni duduk belah kiri. Kalau seorang tu tidur belah kiri, pakai tidur terus. Tak tahu tindih hati ke, tak tahu juga, kena tanya doktor lah. Tapi dia beritahu macam tu je. Dia, sebab apa dia kata? Likaunihi ablaghu fi raha. Sebab bila mana jantung ni duduk belah bawah, dia ni lebih mubalaghah pada berehat, lebih bersangatan pada berehat, relax lagi ya. Tapi kalau belah kanan, hati duduk belah atas, jadi tak berehat sangat, jadi tak tidur lah. Qomat bangun, boleh sedar kan tu. Itu tu hikmah nombor 2. Hikmah nombor 3 pula, tidur sekejap ni ialah rahatun yasirah, berehat sekejap. Sebab apa? Untuk menghilangkan penat lepas solat tahajud banyak-banyak tu. Macam tu dia beritahu. Ba'da thaqli salat. Tidur sekejap ni untuk menghilangkan penat, untuk berehatkan sikit. Selepas berehat penat solat tahajud banyak-banyak tu, jadi rehat sekejap untuk solat subuh sat lagi lah. Itu salah satu hikmah dia. InsyaAllah nampak sini lah. Nak amal, tak nak amal pun tak apa. Amal lama-lama sekali boleh juga. Jangan buat nanti orang tengok pelik. Kalau budak-budak buat tu kena watak, jangan cari saya. Sambung hadis nombor 293. Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul lail mathna fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidah tutiru lahu ma qad shalla muttafaqun alaihi wa lil khamsa wa sahih Ibn Hibban salatul lail wan nahar mathna wa qala an-Nasa'i hadha khata'. Hadis Rasulullah bersabda, solat malam, yang dia kata solat malam. Jadi apa? Solat sunat pada waktu malam ni dua-dua saja. Tapi kalau seorang takut terlepas subuh, takut dah masuk waktu subuh dah, solat satu bagi jadi witir. Okey, macam tu je. Lepas tu yang bawah ni pula dia kata apa? Solat sunat malam dan solat sunat siang ialah dua-dua, bukan satu, mesti kena dua-dua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus salat ba'da al-fardhah salatul lail. Sesalam bersabda, seafdal salat selepas solat fardu ialah solat malam.
Wa Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-witru haqqun 'ala kulli muslimin man ahabba an yutira bi khams falyaf'al wa man ahabba an yutira bi thalath falyaf'al wa man ahabba an yutira bi wahidah falyaf'al. Rawahu al-arba'ah illa Tirmidzi wa Sahih Ibn Hibban wa Rawahu An-Nasa'i wa waqfahu. Rasulullah SAW bersabda, witir ni hak. Witir ni ialah wajib ke atas setiap orang Islam. Siapa yang suka solat witir 5, maka buat. Siapa nak suka buat witir 5 sekaligus, buat. Siapa suka buat witir 3 sekaligus, buat. Siapa suka buat witir 1 saja, buat. Okey ya. Ini. Ada perbahasan antara hadis 293 dengan 295. Tak apa, satu lagi. Wan Ali Ibni Abi Talib radhiyallahu qala alaysa al-witr bihatmin ka hayatil maktuba walakin sunnatu sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu An-Nasa'i wa Tirmidzi wa Sahih al-Hakim wa Sahih. Ali bin Abi Talib radhiyallahu berkata, witir itu bukanlah wajib macam solat fardu. Tapi witir ni hanyalah sunat yang Rasulullah selalu duduk buat. Okey, masalah solat malam ni. Di sisi Imam Malik rahimahullahu ta'ala, tak, solat malam ni tak boleh lebih daripada 2. Nak buat sembahyang sunat tahajud tak boleh lebih daripada 2. Mesti 2 salam. Betul? 2 salam. 2 salam. Satu sesi tu tak boleh lebih daripada 2. Dua. Mana dalil Imam Malik? Salatul lail mathna mathna. Tu, 2. Hadis 293 tu. Jadi kalau nak buat 6 sekaligus tak boleh, kena 2. Dan di sisi salasah, 3 imam lagi ni, di sisi Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad rahimahullah taala, boleh solat lebih daripada 2. Maksudnya nak sekali solat tu nak buat 6 pun boleh. Maksudnya salam ke nombor 6 sat lagi boleh. Sekali solat tu nak buat apa? 5 pun boleh. Solat sunat nak buat sekali buat 5 pun boleh. Nak buat sekali buat 3 pun boleh. Macam kita dah buat lepas tarawih tu, sembahyang sunat sekali. Kita buat 2 1 ke 3? 2 1 kan. Silap. Kalau Hanafi 3 terus, tapi tak apa. Nak buat 3 pun boleh juga. Mana dalil bagi kita yang kata mengharuskan solat lebih daripada 2 ni? Ini. Siapa nak solat 5? Solat 5. Solat je dah, non-stop. Tak ada salam. Ya? Macam kita buat maghrib, dia hilang-hilang sikit adalah cara potong dia tu macam mana. Buat tahiyat awal ke 3, kalau kita solat 6, tahiyat awal dekat 3 tu, itu perbahasan tempat lain pula. Tapi dibolehkan. Dia punya perbahasan. Kalau nak buat, dibolehkan. Ada 6 Ustaz. Taklah kalau nak buat, bukan masalah buat ni. Maksudnya boleh lebih daripada 2. Itu saja. Dalil bagi kita lah, tu hadis dia kata, siapa nak buat 5, 5. Siapa nak buat 3, 3. Siapa nak buat 1, 1 tu. 5, 3 tu kan lebih daripada 2 tu kan. Jadi boleh. Okey, masalah witir pula. Di sisi Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, witir ni wajib. Wajib. Imam Hanafi, witir ni wajib. Jadi dia orang ni sehari ni 6 kali solat yang wajib. 5 fardu, lepas tu 1 lagi witir. Cuma dia ada wajib kat sini, wajib jenis lain sikit. Ini wajib jenis lain sikit. Mana dalil dia? Tu hadis 296. Hadis 295. Al-witri haqqun ala kulli muslim. Witir ni haqqun, hak, benar, wajib ke atas orang Islam. Nabi sendiri cakap. Lepas tu di sisi jumhur pula, witir ni sunat muakkad saja. Sunat muakkad, sunat yang dituntut. Dalil dia tu hadis tu yang Sayyidina Ali cakap tu. Witir ni tak wajib. Bukanlah sampai solat fardu tu, tapi ni witir ni sunat yang Nabi SAW selalu duduk buat. Sunat muakkad. Tak sampai ke tahap wajib. Jadi di sisi jumhur, sehari sembahyang yang wajib 5 kali saja. Selain daripada tu kalau tak mau sembahyang tak apa. Hanafi lebih sikit, 6. Witir dia masuk sekali. Wa an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahr Ramadan thumma intadhara min al-qabila falamma yakhruj wa qala inni khashitu an yaktuba alaikum al-witr rawahu Ibn Hibban.
Rasulullah solat pada bulan Ramadan. Lepas tu dihadiri panjang. Lepas tu hari kedua ketiga lepas tu lah orang tunggu. Lepas tu Rasulullah tak keluar. Lepas tu sebab apa tak keluar? Aku takut diwajibkan ke atas kamu witir. Itu Rasulullah menjawab macam tu. Wa al-Kharijah bin Khudza'ah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humurin ni'am qulna wa ma hiya ya Rasulullah qala al-witr ma baina salatil isya ila tulu'il fajr rawahu al-khamsa ila an-Nasa'i wa sahih al-Hakim wa rawa Ahmad an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi nahwa. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Taala tolong kamu ni dengan Allah Ta'ala bagi pada kamu ni dengan solat, satu solat yang dia ni lebih berbaik daripada unta merah. Kalau zaman dulu unta merah zaman kita Mercedes. Apa kita paling mahal? Saya pun tak tahu. Mercedes ke kan? Macam tu dah lah. Kalau orang ada unta merah tu macam orang yang ada kereta Mercedes lah. Mahal lah apa dia punya tu. Kalau yang kancil ni tu keldai tu. Mudah-mudah cakap dia punya ni. Beza dia tu. Kambing orang tak naik kan. Lepas tu kami kata, ya Rasulullah, apa tu solat yang lagi baik daripada unta merah tu? Witir. Witir tu apa? Waktu dia apa? Di antara isyak sampai subuh. Tu waktu witir tu. Jadi witir ni itulah berharga sungguh lah. Nabi comparekan dengan tu unta merah ni. Wa an Abdullah bin Buraidah an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-witri haqq faman lam yutir falaysa minna akhraj Abu Dawud bi sanadin layyin wa sahih Hakim wa lahu syahid dhaif an Abi Hurairah inda Ahmad. Rasulullah bersabda, witir ni wajib. Siapa yang tak witir falaysa minna, bukan daripada kalangan kami. Ustaz, witir ni apa makna? Kata witir. Satu tiga tu ganjil. Inna Allah witr yuhibbul witr. Allah tu ganjil. Jadi satu, jangan faham Allah yang tiga ni. Sambil satu cukup. Witir ni ganjil. Dia lawan dengan genap. Lawan genap. Jadi memang disebut witir bukan ganjil. Kalau bahasa Arab yutiru tu, autara yutiru tu witir dah. Lepas tu daripada witir tu ambil buat bagi jadi nama salat witir. Satu rakaat, 3 rakaat. Dibuat nama solat witir lah macam tu. Nama dia asal witir. Ganjil. Macam tu jugalah macam lupa. Lepas tu buat sahun. Lepas tu buat siapa yang terlupa solat, terlupa sujud sahwi. Buat bagi jadi nama. Kalau tak terlupa pun sujud sahwi juga. Dia dah jadi nama dah. Tapi asal nama lupa. Macam tu juga. Witir ni asal ganjil, tapi ambil bagi jadi nama bagi solat. Solat witir. Orang Arab pun panggil macam tu juga. Al-witr. Witir ni wajib. Siapa yang tak witir bukanlah daripada kalangan kami. Macam biasa Imam Abu Hanifah ni dalil witir wajib. Itu imam kita jawab, falaysa minna tu falaysa min tariqatina. Bukanlah daripada orang yang ikut jalanan kami. Maksudnya ikut jalanan kami yang sungguh-sungguh. Siapa yang ikut jalanan kami, Nabi kita, siapa yang ikut jalanan kami yang sungguh, dia akan buat witir. Siapa yang ikut main-main ni tak buat witir. Falaysa minna ni falaysa min tariqatina. Bukanlah daripada apa? Orang yang mengikut jalanan kami. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah yusalli 4 fala tas'al an husnihin wa tulihin thumma yusalli 4 fala tas'al an husnihin wa tulihin thumma yusalli 3. Qala Aisyah fa qultu ya Rasulullah atanam qabla an tutira. Qala ya Aisyah inna aynayya tanamani wa la yanamu qalbi. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin lahu an kana yusalli min al-lail 10 rak'at wa yutiru bi sajdah wa yarka' rak'atayil fajr fatilka 13. Aisyah radhiyallahu taala kata Rasulullah tak pernah pun tambah sama ada dalam Ramadan ataupun selain pada Ramadan 11 rakaat. Nabi SAW kalau malam dia sembahyang 11 rakaat saja. Ini dalil yang orang guna tarawih 11 rakaat ni. Dia akan solat 4 rakaat. Betul Aisyah kata, kau jangan tanyalah cantik dan panjang dia. Lepas tu dia solat lagi 4. Jangan nak tanyalah cantik dia, panjang dia solat tu. Lepas tu dia solat 3. 4, 3 apa 11. Lepas tu Aisyah tanya, ya Rasulullah, kau tidur sebelum kau buat witir? Lepas tu Rasulullah jawab, Aisyah,
mata aku ni tidur tapi hati aku ni tak tidur. Jadi kita faham pada sini Nabi kalau tidur pun wuduk tak batal. Sebab masalah istijah tadi tu, kalau kita tengok dalam hadis-hadis lain, tempat-tempat lain kita akan jumpa apa? Nabi sampai bunyi dengkur. Dia kata sampai bunyi berdengkur. Jadi kalau bunyi berdengkur tu tidur sungguh lah. Jadi kat sini walaupun Nabi tidur, hati dia jaga. Ada khususiat Nabi, dia tidur tak batal wuduk. Kalau kita tidur, kena ambil wuduk lain. Dan pada riwayat yang lain pula, Rasulullah SAW solat malam Asyara 10 rakaat. Lepas tu Nabi buat witir dengan 1 rakaat. Lepas tu wayar ka'au rakaat al-fajr. Nabi solatlah 2 rakaat sebelum subuh. Semua tu jadi 13 rakaat. Solat tahajud 10, witir 1 sebelah. Lepas tu masuk azan subuh. Lepas tu Nabi solat sunat sebelum subuh. Jadilah 13 rakaat. Itu ni pada riwayat yang lain ni. Betul. Hadis ke-301. Wa anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail 13 rak'atan yutiru min dhalika bi khams la yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha. Tengok ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia solat malam 13 rakaat. Dia buat witir daripada demikian 5. Dia tak duduk pada sesuatu pun kecuali pada akhir dia. Tengok ni salah satu dia. Nabi SAW, ini tempat lain pula. Rasulullah semayang malam 13 rakaat. 5 rakaat tu dia buat witir sekaligus. Dia duduk tahiyat awal pun tak duduk. La yajlisu fi syai'in illa fi akhirih. Dia tak duduk kecuali pada tahiyat akhir. Jadi buat sekaligus. Jadi faham pada sini juga tahiyat awal tu sunat. Wa anha qalat min kulli lail qad awtara Rasulullah SAW fantaha witruhu ila sahar, muttafaq alaih. Rasulullah ni dia buat witir daripada malam, dia habis witir tu sahur. Nak apa? Waktu orang duk makan sahur tu sebelum nak subuh tu. Lama sungguh. Dia punya ni qiyamul lail, dia semayang ni. Apa? Dia dalam semayang Rasulullah ni ada lazat dia. Wa an Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumu min al-lail fataraka qiyam an-nahar, muttafaq alaih. Rasulullah ni dia cakap dekat Abdullah bin Amr bin al-As, dia kata apa? Rasulullah cakap, Abdullah, kau jangan jadi macam mereka tu. Dulu tu dia orang tu semayang tahajud. Lepas tu dah lah ni tak semayang dah. Ini apa? Masalah jangan apa? Melampau. Kau macam orang kan kadang-kadang dapat semangat malam tu terus semayang banyak-banyak. Esok tak semayang. Ni lah. Jangan macam tu. Sikit-sikit tak apa. 2, 3 petuk up sikit. Kalau melampau sekaligus, esok tak buat dah. Ni. Wahai Abdullah, jangan jadi macam dia orang tu. Dulu dia orang tu semayang malam. Dia dengar ceramah apa, terus naik syekh dia, balik-balik semayang, tak nak tidur. Hari lusa tu, tak semayang. Jangan macam tu. Sikit tak apa. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autiru ya ahlal Quran fa inna Allaha witrun yuhibbul witr. Apa ni? Apa? Witir kan, solat witir lah wahai ahli Quran. Allah ni esa. Allah Taala suka witir. Allah Taala suka nyanyi. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhir salatikum bil-lail witr. Rasulullah sabda, jadi last solat kamu pada waktu malam tu witir. Yang paling akhir sekali witir. Tahajud tutup dengan witir. Penutup. Wa an Talq bin Ali radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la witrani fi lailah rawahu Ahmad wa thalatha wa Sahih Ibn Hibban. Talqin ni dia kata apa? Aku dengar Rasulullah sabda, tak ada jenis 2 witir dalam satu malam. Ini ni yang perbahasan yang nak genap ke macam mana kan? Yang kita kata tak payah semayang macam biasa aja. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru sabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa zada wa la yusallimu illa fi akhirihinna wa li Abi Dawud wa Tirmidzi nahu an Aisyah wa fihi kullu suratin fi rak'ah wa fil akhirah qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain. Rasulullah bila dia salat witir dia baca apa? Sabihis, itu kuliah kul huwallah. Wala yusallimu illa fi akhirina.
dia tidak bagi salam kecuali pada akhirnya. Jadi kita faham kat sini Nabi SAW solat witir macam solat maghrib. 3 rakaat tak berhenti. Tak terus. Kalau dia solat 5 orang tak berhenti, itu tu. Wala yusallimu illa fi akhirihina. Dia tak bagi salam kecuali pada akhirnya. Bukan 2-1 ada. Bukan 2-2-2-1 terus. Dalil lain pula bagi orang yang ikut tu. Dan bagi Aisyah pula dia kata apa? Kulli suratin fi rakaat. Rasulullah dia baca setiap surah pada rakaat. Lepas tu rakaat yang akhir sekali tu dia baca 3 surah. Macam hari ni yang macam kita buat bulan puasa tu. Qul huwallah, lepas tu dengan 2 kul. Apa? Qul falaq, qul rabbin nas tu. Wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala utiru qabla an tusbihu rawahu Muslim wa Ibn Hibban man adraka subha wa lam yutir fala witra lah. Rasulullah bersabda, witir ni bila sebelum masuk subuh. Tempat lain pula kata bila dah masuk subuh tak ada witir dah. Dah tak ada solat witir, dah habis dah dia time tu. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama 'anil witr aw nasiyahu falyusalli idza asbaha aw dzakara rawal khamsah illa Nasa'i. Ayat hadis ni pula bagi tahu siapa yang tertidur ataupun terlupa nak sembahyang witir, solatlah bila dah subuh tu ataupun bila dia ingat. Hadis ni pula bagi tahu ada lagi waktu subuh. Ini ni macam kalau kita kena hadis nombor 2 ni tanggung di atas qada. Waktu witir ni malam sampai subuh. Kalau lepas subuh tu orang panggil qada. Dah qada. Hadis ni dia kata apa? Siapa yang tertidur ataupun terlupa, solatlah bila dah masuk waktu subuh. Maksud dia waktu subuh dia bangun, terjaga. Tu tak sembahyang subuh lagi. Witir tadi semalam terlupa nak tidur. Terlupa nak buat. Dia pun solat sunat witir. Solat kat situ tu orang panggil jadi solat apa tu? Solat witir tapi yang jenis qada punya. Sebab waktu dah habis dah. Kita kena tanggung macam tu lah dekat hadis ni. Tak ada lah tu niat qada witir tu. Okay. Dia masalah solat qada ni kalau dalam masa kita tak perlu pada niat pun tak apa dah. Automatik. Automatik jadi sendiri. Jadi dia akan jadi sendiri. Jadi kalau nak niat tak niat pun boleh juga, tapi biasa aja orang tak niat lah sebab dia akan jadi sendiri terus. Wa an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwala wa man tami'a ay yaquma akhirahu falyutir akhiral lail fa inna salata akhiril lail mashhuda wa dhalika afdharu Muslim. Okey. So salam bersabda, siapa yang takut dia ni tak bangun malam, jenis subuh pun hilang kan. Siapa takut jenis bangun subuh baru bangun, witir siap-siap. Lepas isyak tu witir siap-siap. Siapa tamak, siapa nak suka bangun tahajud, witir nanti dia buat nanti. Sebab apa? Solat witir solat pada waktu akhir malam ni masyhur dah. Malaikat tengok. Waktu malaikat tu kasyif tu. Masyhur dah. Waktu tu lebih afdal. Kita tengok kalau masalah ni witir ni dia ada kalau Abu Hurairah dia punya witir apa? Lepas isyak terus. Yang sahabat lain pula ni witir lambat sikit. Jadi kita faham kalau seorang ni yang rasa macam dia ni payah nak bangun, buat witir siap-siap. Yang ni wadzalika afdal. Ini lebih afdal. Bukan kata yang buat siap-siap tak baik juga, cuma ini lebih je. Bukan semua orang boleh dapat yang lebih tu kan. Macam tu cara jawab dia. Kalau boleh buat yang akhir malam lagi bagus. Kalau orang tahu dia ni memang pukul 1, pukul 2 baru dia nak tidur, memang tak sempat dah. Jadi pesat dia buat siap-siap. Wa an Ibn Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tala'a al-fajr faqad dhahaba kullu salati al-lail wal witr fa awtiru qabla tulu'il fajr. Ini apabila naik fajar, apabila masuk waktu subuh, maka telah habislah semua solat malam dan witir, tahajud, apa semua tu dah habis dah. Sebab dah masuk waktu subuh dah. Kata fa'autiru qabla tulu'il fajr. Solat witir lah sebelum masuk waktu subuh, tulu'il fajr, sebelum naik fajar tu shadiq. Wa Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuha arba'a wa yazidu ma syaa Allah, rawahu Muslim.
Walahu anha su'ilat hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha qala la illa ayaji'a min maghibihi. Walahu anha ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhatan duha qattu wa inni la usabbihuha. Aisyah dia kata Rasulullah SAW dia tak solat duha 4 rakaat. Dia tak lebih. Rasulullah SAW dia solat duha 4 rakaat. Lepas tu dia tambahlah sekira-kira Allah Taala yang nak. Biasa dia solat 4 rakaat, lepas tu dia nak tambah berapa tu ikutlah. Yang tu. Dia ini bahasa Arab dia panggil itu. Rasulullah SAW dia solat duha 4 rakaat dan dia tambah ikut apa yang Allah Taala nak. Tu hadis pertama. Hadis kedua pula, orang tanya Aisyah radhiyallahu taala, "Rasulullah solat duha tak?" Itu Aisyah kata, "Tak, kecuali kalau dia balik daripada musafir." Macam tu pula. Jadi kita faham, Rasulullah pada hadis nombor 2 ni, Rasulullah ni dia solat duha kadang-kadang macam itulah kan. Buat balik waktu musafir baru dia ni buat. Kalau musafir Balik pada maghrib ni hilang musafir lah. Hadis nombor 3 pula, Aisyah kata apa? Aku tak tengok Rasulullah SAW solat duha ni istiqamah. Aku tengok Rasulullah SAW solat duha ni tak istiqamah. Buat kadang tak buat, kadang buat macam tu lah. Tapi aku ni istiqamah. Macam tu. Jadi kita faham masalah solat duha ni Rasulullah SAW buat, tapi tak jaga sungguh macam yang solat sunat yang qabliyah ba'diyah itu Rasulullah SAW jaga sungguh. Kalau tak ni pun Rasulullah SAW makan qadha. Qabliyah ba'diyah tu kan. ke di masa waktu yang sama? Tak, maksudnya kan kadang-kadang Rasulullah tak sempat zuhur. Sebelum zuhur, selepas zuhur. Rasulullah sembahyang lepas asar. Itu kan orang panggil qadha tu kan. Rasulullah jaga sungguh masalah solat sunat yang sebelum selepas. Tambah-tambah solat sunat sebelum subuh. Itu Rasulullah jaga sungguh. Tapi masalah solat duha ni Rasulullah buat kadang-kadang tak buat. Macam tu lah. Kita tak masalah lah, kita kena buat lah. Rasulullah tu Nabi ikut. Kita ni siapa? Wa an Zaid bin Arqam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awabin hina tarmadul fisal. Rawahu Tirmizi. Apa ni? Rasulullah sabda, solat awabin ni pada ketika panas anak unta. Maksudnya pada waktu pagi itulah start solat. Dia subuh ni sejuk lagi kan. Tamradul fisal ni anak unta rasa panas. Ikut apa matahari dah sampai, lepas tu dia orang lari gitu. Anak unta macam kita agak 10.30. Kalau sini ni dia nak bagi tahu apa? Bila dah isyraq, dah matahari dah naik berapa minit lepas isyraq tu, setengah jam lepas isyraq tu dah boleh solat dah. Hadis tu nak beritahu macam tu. Cuma je sebab orang Arab cakap waktu tu waktu anak unta kepanasan kata tamradul fisal. Jadi waktu solat awabi ni bila apa? Start daripada anak-anak unta kepanasan. Kalau bahasa kita ke lepas isyraq setengah jam tu boleh dah nak solat. Solat awabi ni bukan lepas maghrib. Awabi bukan. Kita tanggung solat sunat. Betul. Kalau lepas maghrib tu dah cahaya ke mana tu. Nama Solat awabi tu kan lepas antara maghrib dengan isyak tu kita faham awabin yang itu. Yang ini dia duha. Okey. Ini duha tak ada. Okey, nampak Tengok kat sini kita apa? Solat sunat awabin, solat sunat ialah pada ketika matahari tengah panas. Pada ketika matahari panas, anak unta lari. Jadi ini matahari panas ni pada waktu pagi. Okey, awabin ni solat sunat lain pula kan. Jadi kita nak tanggung macam mana ni? Nak bagi munasabah dengan anak unta panas. Waktu malam apa matahari pun tak ada panas apa. Jadi kita tanggung kat sini ni solat sunat mulai pada ketika matahari panas. Dia kena tanggung macam tu. Kita tak boleh pakai bila bagi tahu macam ni. Orang awam baca Ustaz memang sahlah ni maghrib. Okey, kalau kita kata maghrib tu anak unta masa panas tu apa pula kita nak kata? Mula solat sunat. Dia tak masuk tau. Awal atas dengan bawah dia tak masuk. Lepas tu cara nak bagi masuk tau. Solat awabin tu kita kata tu solat sunat start, solat start bermula start daripada lepas isyraq berapa minit? 10 apa? Setengah jam lepas isyraq tu. Sebab nak bagi munasabah dengan anak unta panas ni. Kalau tidak tak boleh nak faham. Dia sangkut. Saya pun tulis macam ni. Waktu pagi lepas isyraq. Saya tulis tepi ni macam tu. Jadi waktu pagi lepas isyraq. Kalau tidak dia tak masuk.
Wa an Anas qala Rasulullah SAW man salat duha Thintai asyara raka'atan banallahu lahu qasran fil jannah. Rawi Tirmizi wastaqrabahu. Siapa solat duha 12 rakaat, Allah Taala akan buat istana bagi dia dalam syurga. Ini kan betul munasabah sama dengan sekarang kita ada masalah duha. Tiba-tiba je terlepas sampai maghrib. Jadi tak masuk. Jadi nak bagi masuk kena kata apa? Start solat sunat tu pada ketika anak unta tengah panas. Apa anak unta tengah panas tu? Setengah jam lepas isyraq macam tu lah. Sebab isyraq sungguh-sungguh tu tak boleh lagi tu. Dia kena sikit lepas tu. Sebab dia datangkan keadaan awal begini Ustaz Sebab awal bin kita dah ingat awal bin lepas maghrib. Lepas hadis pun datang macam tu lah. Nak buat macam mana? Kerja orang bawah, kerja ulama lah untuk tolong, untuk huraikan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam baiti fa shalla ad-duha 8 rak'ah. Rawahu Ibnu Hibban fi sahih. Aisyah kata apa? Rasulullah masuk rumah aku, lepas tu dia solat duha 8 rakaat. Dia ada 8, 12, itulah paling banyak 12. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah muttafaqun alaih wa lahumma an Abi Hurairah bi 25 juz'a wa kadzal al-Bukhari an Abi Sa'id wa qala darajah. Sesalam bersabda, solat jemaah ni lebih afdal daripada solat fardhi. Solat seorang 27 kali. Nah, bawah dia pula bi 25 kali. Hadis yang support tapi dalam ni 25, sini ni 27. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi bi yadihi laqad hamamtu an amura bi hatab fayuqabata thumma amura bi salah fayu'adzana laha thumma amura rajula fayumma an-nas thumma ukhalifu ila rihjal la yashhaduna as-salah fa uharriqa alaihim buyutahum walladhi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqa samina aw mirmatain hasanatain la shahidal isya muttafaqun alaih wal lafzul Bukhari. Sesalam sabda, demi zat yang nyawa aku dekat tangan dia, hamam tu, aku cita-cita kumpul kayu api, lepas tu suruh semayang, azan, solat, suruh orang lain tolong nak jadi imam. Aku ni, aku pergi dekat rumah orang yang tak pergi semayang jemaah, aku bakar rumah dia. Nabi kata, aku cita-cita apa? Suruh kumpul kayu api, lepas tu suruh azan semayang, orang lain tolong nak jadi imam. Aku ni pergi tengok siapa tak pergi solat jemaah, bakar rumah dia. Lepas tu Nabi SAW jawab lagi, demi zat yang nyawa dia dekat tangan, nyawa aku dekat tangan dia, kalaulah salah seorang daripada kamu ni dapat apa? Arpa samina, apa ni? Tulang minyak, apa? Tulang ada isi macam itulah. Kalau kamu dapat tulang ke, tulang yang ada isi-isi tu, korang akan pergi sembahyang Isyak. Masalah kat sini ni dia kata apa? Sebab tak pergi Isyak ni sebab macam tak ada ganjaran macam tu. Kalau kata ada ganjaran baru nak pergi Isyak. Kalau sungguh-sungguh ni siapa tak pergi solat Isyak ni, aku nak bakar rumah. Okey, pergi Isyak ni pergi jemaah lah, sepergi je. Kalau kat rumah ni orang tak pergi, orang buat macam tu lah. Okey, masalah dia kat sini. Tengok tu lah. Hadis pertama tu dia kata apa? Solat jemaah lebih afdal daripada solat seorang 27 kali. Bawah sikit, solat jemaah lebih afdal daripada solat seorang 25 kali. Dua hadis tu dah belagar dah tu. Yang mana betul? 27 ke 25? Lepas tu macam mana nak al-jam'u bainar riwayatain, al-jam'u bainal hadithain, himpun di antara dua hadis ni. Okey, cara nak himpun dia. Pertama ni 27 tu kita kata 7 lah. 27 ni untuk solat jahriyah. Apa ni? Solat terang, maghrib, isyak, subuh tu. Lepas tu 25 ni untuk solat sirriyah, solat
Zuhur, Asar. Salat senyap. Itu tu. Nak himpun di antara dua hadis ni. Satu hadis kata 27, satu hadis kata 25. Jadi ulama himpunan pertama apa? Yang 25 ni untuk solat sir, solat zuhur asar. Lepas tu 27 ni untuk solat jahar, solat yang baca kuat tu. Subuh, maghrib, isyak. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua pula 27 ni yang rumah jauh daripada masjid. 25 ni rumah dekat daripada masjid. Himpun dua hadis. Okey, rumah jauh 27, rumah dekat 25. Himpun pendapat nombor 3 pula. 27 ni semayang dekat jemaah yang dekat masjid. 27 semayang jemaah dekat masjid. 25 semayang jemaah yang bukan dekat masjid. RNR ke apa ikutlah. Kita buat sama-sama member kita apa itu semayang sendiri tu. 27 untuk solat dekat jemaah dekat masjid. 25 ni jemaah juga tapi bukan dekat masjid. Sama-sama kerja kita. Dia orang habis kerja lambat sikit, tak apalah. Kita semayang asal lambat sikit. Kita semayang sama-sama geng-geng kita. Itu tu 25. Itu tu yang nombor 3. Yang nombor 4 tu dia kata apa? Mula-mula Nabi Muhammad SAW bagi tahu 25. Mula-mula bagi tahu 25. Lepas tu pula Allah Taala bagi wahyu yang lain 27. Upgrade lah 27 pula. Nampak tak? Mula-mula sekali wahyu ialah fadilat solat kat subuh ni ialah 25. Nabi pun bagi tahu lah 25. Lepas tu pula Allah Taala hantar lagi wahyu kepada Nabi. Okey. Siapa yang pergi solat subuh, solat jemaah dapat 27. Nabi bagi tahu pula 27 tambah lagi pula. Dua qadhiyah, dua kisah berlainan tu. Itu tu yang nombor 4. Himpun yang nombor 4. Kalau yang berjemaah di rumah tu yang kedua tadi Ustaz eh? Kalau kat rumah buat jemaah dapat jemaah. Tak, jemaah kat rumah. Bila kalau perempuan kita ke? Yang perempuan nanti kira lain. Okey. Yang nombor 5 pula. Lelaki kat rumah kan Ada lagi tak sempat pergi. Itu tu salah satu tanggung dia tu. Kat sini kata solat jemaah lebih afdal 27. Satu lagi solat jemaah lebih afdal 25. Lepas tu salah satu tanggung ni apa? Yang tanggung nombor 3 tadi apa? Solat jemaah dekat masjid 27. Solat jemaah yang bukan dekat masjid ikutlah mana pendapat 25. Itu tu masuk macam tu lah. Ini ni ulama tanggung yang nombor 3 punya tanggung. Sebab nak bagi dua hadis ni munasabah, tak ada fight tu. Yang nombor 5 pula paling best. Adadun qalil la yunafi adadan kathir. Ulang banyak kali lah. Adadun qalil la yunafi adadan kathir. Ingat lagi tak kaedah ni? Adadun qalil, bilangan yang sikit, la yunafi, tak menafikan adadan kathir, bilangan yang banyak. Sebut 25, sebut 27. 25 masuk dalam 27. Jadi kau umur apa? 19. Apa 19? 29. 19 masuk 29. Macam itulah masa budak-budak dah. Adadun qalil la yunafi adadun kathir. Bilangan yang sikit ni, bilangan yang kecil ni tak menafikan bilangan yang banyak. Kalau sebut 25 pun betul juga sebab 25 duduk bawah 27. Sebut 27 betul lah. Itu ulama tanggung yang nombor 5 punya cara tanggung. Jadi dekat nombor 25 tu la mafhuma li adad. Dekat angka nombor 25 tu tak ada faedah. Tak nak sekali angka nombor 25 tu. Sebab apa? Sebab dia masuk kat bawah 27. Bilangan yang sedikit masuk pada bilangan, masuk di bawah bilangan yang banyak. Satu. Lepas tu masalah solat munfarid ni, tengok solat munfarid ni apa? Orang yang solat seorang dekat rumah dia tanpa wuzu. Itu tu solat munfarid. Bi salatil fardhi. Orang yang solat seorang, solat seorang, solat berjemaah lebih afdal daripada solat seorang 27 kali. Jadi solat jemaah dapat 27, solat seorang dapat 1 saja. Faham macam tu? Okey, solat seorang ni apa? Orang bagi munfarid. Munfarid ni apa? Solat munfarid ni ialah solat dekat rumah seorang yang tanpa uzur. Itu tu munfarid.
alladhi shalla wahdahu fi baitihi biduni udhrin. Seorang yang solat berseorang di rumahnya dengan tanpa uzur. Kalau ma'dzur, kalau ada uzur, fa ajruhu tam. Pahala dia sempurna. Kalau ada uzur tak apa. Kalau ada uzur, macam dia ni selalu duduk jemaah dah. Lepas tu sekali tu dia sakit, tak boleh nak jalan. Orang masjid tak boleh nak jalan. Semayang kat rumah, semayang atas usi tolak tu kan. Jadi pahala dia 27 juga. Ini ni semayang seorang, bukan semayang jemaah. Tak. Ma'zur dia tak dikira. Dapat pahala tam, sempurna juga. Jadi bawah ni dia bagi tahu apa? Masalah solat jemaah ni ada dua saja. Satu, orang yang membenarkan bagi nikmat ini yang besar. Orang yang musaddiq litilka nikmah. Orang yang membenarkan bagi nikmat yang besar. Solat jemaah 27, solat seorang 1. Nikmat besar, membenar. Apa itu pergi sembahyang kat masjid. Sebab dia tasdik, dia membenarkan. Itu satu golongan, satu orang. Satu lagi golongan ni kata apa? Safih la yuhtada li tariqi rasyid. Tijarah murabbah. Orang bodoh. Orang bodoh yang tak dapat petunjuk, berniaga boleh untung. Itu. Golongan pertama orang yang membenarkan 27, dia pergi solat masjid. Golongan kedua pula masalah solat jemaah yang 27 ni ialah orang bodoh yang tak tahu untung berniaga. Kalau kau jual barang RM1, satu lagi kau jual dapat 27. Apa tak jual yang 27 punya? Dia ni dia tak tahu untung dalam niaga, dia pun tak pergi solat jemaah, dia solat kat rumah. Dua golongan ni saja pada masalah hadis 27 ataupun 25 ni darjat ni. Okey. Tengok hadis. Okey, ya. Tadi apa? Ini masalah solat jemaah pula. Solat jemaah. Hukum solat jemaah. Okey, situ. Hukum solat jemaah di sisi Imam Ahmad rahimahullahu taala wajibatu 'alal a'yan, wajib ain, fardu ain. Di sisi Imam Ahmad wajib solat jemaah. Wajib lah. Cumanya lakin laisa syartan li sihhati solat. Bukan syarat sah solat itu saja. Solat jemaah wajib di sisi Imam Ahmad. Wajib lah solat jemaah, solat seorang. Tapi bukan syarat sah solat. Jadi faham? Kalau solat seorang sah juga, tapi berdosa sebab tinggal benda wajib. Itu di sisi Imam Ahmad. Di sisi Imam Malik rahimahullahu taala, solat jemaah ni ialah sunat. Solat jemaah sunat. Dalil bagi Imam Malik yang kata solat jemaah ni ialah sunat, ini hadis tu 316. Sekali kita tengok. Apa? Dia ada ni afdal, dia ada isim tafdhil. Tengok tu. Salatul jamaati afdalu, lebih. Jadi kita faham solat seorang pun boleh juga. Tengok hadis juga apa? Solat jemaah lebih daripada solat seorang 27 kali. Isim tafdhil, lebih. Jadi Imam Malik dia kata daripada hadis ni lah kita buat keluar hukum kata apa? Solat jemaah ni ialah sunat. Yang Imam Ahmad ni dia pakai hadis mana Ustaz? Tu Nabi nak bakar rumah tu terang-terangan tu. Hadis 317 Bawah ni 317. Dia kata apa? Nabi nak bakar rumah tu tunjuk kata wajib lah tu. Maksud dia Nabi nak bakar rumah tu orang panggil iqab, seksaan. Nabi nak menyeksa tu tunjuk apa? Seksaan berlaku ke atas orang yang meninggalkan benda yang fardu. Orang yang meninggalkan benda wajib, dia wajib kena, dia mesti kena seksa kan? Tinggal benda wajib mesti kena seksa. Jadi Nabi tunjuk, siapa yang aku nak bakar rumah orang yang solat seorang sendiri. Maksudnya aku nak bakar rumah orang yang tak solat jemaah. Jadi Nabi nak bakar rumah tu ialah seksaan. Nabi tunjuk seksaan. Jadi seksaan ni tak berlaku kecuali kepada orang yang nak tinggalkan benda wajib. Kalau tinggal benda sunat tak sampai kena seksa. Itu dalil bagi Imam Ahmad. Dalil bagi Imam Malik pula, tu tengok tu dekat isim tafdhil, lebih. Jadi faham apa? Solat seorang boleh. Solat banyak pun boleh, jemaah pun boleh.
Cuma dia solat banyak ni lagi lah lebih. 27 solat seorang ni satu saja. Jadi sebab tu bila yang ni pun boleh, kita kata yang ni solat jemaah ni ialah sunat. Tak sampai tahap wajib, tahap sunat saja. Tu Imam Malik punya dalil pula. Hadis 316. Hadis tadi juga sebelum tu. Dan di sisi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, salat jemaah ni fardu kifayah. Dia beza sikit fardu ain dengan fardu kifayah ni. Fardu kifayah kalau dah ada tak apa, macam tu lah. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah taala, salat jemaah ni fardu kifayah. Tiap-tiap kampung tu masjid tu mesti kena ada. Mana dalil bagi kita yang boleh kata fardu kifayah tu? Himpun di antara dua hadis. Senang. Himpun di antara dua hadis. Himpun di antara dua hadis, jadilah fardu kifayah. Lepas tu Imam Ahmad dia jawab kepada mazhab kita. Imam Ahmad dia jawab kata apa? Kalulah kata solat jemaah ni fardu kifayah. Fardu kifayah ni apa? Yang ni buat, yang ni tak payah. Kita faham. Yang ni buat, lepas tu gugur dah. Apa? Kefarduan tu gugur. Tu fardu kifayah. Imam Ahmad jawab. Kalulah korang kata ni solat jemaah ni fardu kifayah, sebab apa Nabi gaduh-gaduh nak pergi bakar rumah orang ni? Memadailah dengan Nabi buat. Nampak tak? Jadi yang sahabat yang tak semayang jemaah tu pun tak apa dah, sebab fardu kifayah. Nabi dengan geng-geng sahabat yang kaki masjid ni solat cukup dah. Itu tu dalil kata daripada situ orang kata apa? Fardu kifayah. Nabi buat, betul yang sahabat ni tak payah buat, tak apa. Betul yang Nabi nak pergi bakar rumah lagi ni apa hal? Tunjuk kata bukan fardu kifayah lah tu. Nampak tak? Jadi Imam Ahmad dia jawab pada mazhab kita. Tak, bukan fardu kifayah, fardu ain, wajib tu. Nabi nak pergi bakar. Imam kita apa tu? Imam Syafi'i rahimahullah taala jawab balik, yang Nabi nak bakar rumah tu minal ma'ruf. Okey, Nabi nak bakar rumah tu sebab apa? Nabi tahdzir apa? Nabi ugut masalah orang-orang munafik ni. Tu tengok bawa lepas habis Nabi kata nak bakar apa semua tu, lepas tu belakang tu Nabi cakap apa? Kalulah kamu ni dapat daging tulang tu, korang akan datang solat Isyak. Tapi sebab tak dapat solat Isyak ni, tak dapat apa ganjaran yang live ni, korang tak nak datang. Okey. Lepas tu hadis lepas ni pula dia kata apa? Tengok ni hadis nombor 318. Wa an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asqalu salati 'ala al-munafiq salatul isya wa salatul fajr. Wala ya'lamuna ma fihi ma la tawhuma wala habwa muttafaqun alaih. Solat yang paling berat ke atas orang munafik ialah solat Isyak dan solat subuh. Kalaulah dia orang tahu kelebihan dalam tu solat Isyak, solat subuh, dia orang akan datang walaupun terpaksa merangkak. Jadi kita faham orang munafik malah nak pergi solat Isyak. Lepas tu Nabi tu dia ugut orang munafik, dia kata apa? Kalau aku nak suruh ni, aku nak cari rumah, cari kayu, pergi bakar rumah orang yang tak solat. Jadi Nabi cakap ni, Nabi nak menakuti orang munafik. Itu macam tu je. Jadi kita kata Nabi buat je biasalah. Nabi jangan apa, kita jawab kepada Imam Abu Hanifah, jangan faham kata bila kata Nabi saja dia buat, yang lain-lain tak buat tu dah fardu kifayah dah. Tapi sebab apa Nabi pergi sanggup Nabi bakar? Bukan kata tak fardu kifayah. Nabi nak pergi bakar ni ialah Nabi ugut. Tu jawab tu. Nabi menakuti orang munafik. Nabi buat tahdzir, mengancam orang munafik. Tu macam tu cara kita jawab. Lepas tu masalah orang munafik pula ni, masalah nifaq. Nifaq ni ada dua macam biasa. Satu nifaq i'tiqad, satu lagi nifaq maksiat ataupun nifaq amali. Nifaq i'tiqad ni apa? Munafik i'tiqad ni apa? Huwa yuslimu fi zahir wa yakfuru fil qalb. Zahir dia Islam, hati dia kafir. Ini dalil bagi munafik i'tiqad ni Al-Baqarah ayat 8. Surah Al-Baqarah ayat 8.
wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Setengah manusia cakap apa? Kami beriman dengan Allah dan hari akhirat nanti. Itu tapi wa ma hum bimu'minin. Mereka ni tak beriman. Allah Taala sendiri kata, mereka ni tak beriman. Orang munafik. Luar zahir Islam, hati tak Islam. Itu tu munafik. I'tiqad. Munafik i'tiqad ni yukhladu finnar, kekal di dalam neraka. Ini perbahasan ni kita kena tengok sikit. Munafik i'tiqad ni kekal dalam neraka. Mana dalil kata munafik i'tiqad ni kekal di dalam neraka? Surah At-Taubah ayat 68. Surah At-Taubah ayat 68. Wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqat wal-kuffara nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum 'adzabun muqim. Allah Taala dah janji dah dekat munafik ni, semua lelaki perempuan semua ni dan orang kufar. Allah Taala janji apa? Neraka jahanam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jadi tunjukkan apa? Orang munafik kekal di dalam neraka. Surah At-Taubah ayat 68. Munafik yang kekal dalam neraka ialah munafik i'tiqadi. Dan munafik i'tiqadi ni ialah munafik yang ada dekat zaman Nabi tu. Abdullah bin Ubay Salul tuan. Ubay bin Salul tuan, geng-geng itu. Munafik i'tiqadi ni munafik yang ada pada zaman Nabi. Munafik nombor 2 pula, nifaq amali ataupun nifaq maksiat. Nifaq amali ni apa? Ya'malu amalan munafik. Dia ni beramal dengan amalan munafik. Dia beramal dengan amalan orang munafik. Macam dalam hadis tu, ayatul munafik salasa, idza haddatha kadhiba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda munafik ni apa? Kalau cakap tipu, kalau janji tak tetapi, kalau bagi amanah khianat. Munafik maksiat ni apa? Munafik nombor 2 ialah munafik amali ataupun munafik maksiat. Mereka yang beramal dengan amalan munafik. Tapi orang Islam yang beramal dengan amalan munafik. Apa amalan munafik? Salah satu dia tu. Cakap, tipu, janji, mungkir, amanah, khianat, bertengkar nak menang. Itu dia tu. Lepas tu munafik amali ni tak kekal dalam neraka. Munafik amali ni, munafik nombor 2 ni tak kekal dalam neraka. Mana dalil munafik amali ni tak kekal dalam neraka? Surah An-Nisa ayat 116. Surah An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Taala tak akan ampun orang syirik dia, tapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ikut Allah Taala lah dia nak ampun yang selain daripada syirik. Selain daripada dosa syirik, Allah Taala boleh ampun. Allah Taala boleh ampun. Jadi faham kat sini apa? Orang yang beramal dengan amalan munafik, dia tak kekal dalam neraka. Sebab apa? Sebab Allah Taala boleh ampun dia. Allah Taala ampun dia. Yang orang yang Allah Taala tak ampun hanyalah orang yang syirik pada Allah SWT aja. Jadi munafik amalan ni orang Islam yang beramal dengan amalan munafik. Munafik amali ni banyak dekat zaman kita ni. Munafik amali ni banyak pada zaman kita sekarang ni. Jadi jangan dia tertukarlah. Innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Munafik tu duduk bawah neraka, bawah terus. Itu tengok orang janji kita tak tetapi janji terus kita kata kau ni munafik kekal dalam neraka. Itu munafik mana? Itu munafik mana? Jangan tukar tu. Kau silap hukum lain-lain tu. Elok-elok dia ni muslim terus kau hukum dia ni sama dengan munafik zaman Nabi. Hukum lain-lain tu. Jadi kena beringat sikit masalah ni. Ada apa-apa soalan kat sini? Sikit habis ni. Wa an Zaid bin Arqam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis mana? 318 lah. 318. 319 ni tak berat. Okey.
Ada apa soalan kat sini? Tak ada lah. Jadi alhamdulillah macam itulah perbahasan sedikit sebanyak aja. Mana tempat yang kita boleh amal, kita amalkan. Mana tempat yang tak boleh amal, kita jangan amalkan. Dan insya-Allah kita dapat sampaikan kepada mereka yang tak ada dekat dalam sini ni. Lepas tu kena ingat, kita kat sini ni kita muzakarah istidlal, cara berdalil. Kita ni mazhab Syafi'i saja, tapi kita akan belajar muzakarah yang mazhab Hanafinya dalil jannah, Malikinya dalil jannah macam mana. Jadi bila muzakarah macam ni perlu satu saja, berlapang dada. Kita kena jadikan sebagai pengetahuan, itu je lah. Tidak jangan apa ni yang ni dia akan jadi tengok. Jadi apa yang baik pada Allah Taala, yang buruk atas kelemahan diri saya, kita tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.